Kita akan sambung untuk chapter 1, piawaian perkawanan. Saya akan sentuh yang dinamakan accounting standard. Accounting standard uh, ataupun piawaian perakaunan, accounting standard. Teori perkawanan pun juga disebut ni. Maksudnya dia sebagai satu guideline. Kita punya guideline ataupun kita punya guideline bahasa Melayu lah. Satu panduan untuk awak berjaya dalam perkawanan. Merekod dalam perkawanan ada satu panduan. Dia bukannya yang awak debit credit tu technical, tapi dia satu panduan yang boleh diterima lah. Okey. Kalau macam satu rujukan kepada perkawanan, perrekodan. Tu piawaian kita banyak piawaian perkawanan, contohnya konsep konsistensi, ketekanan, konsep sejarah dan sebagainya. Dalam bab ini saya agak susah. Saya terpaksa menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Itu tanya aku untuk awak jugalah. Saya menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Saya dalam bahasa Inggeris saya ada nota dalam bahasa Inggeris. Dan saya akan beri jugalah nota dalam bahasa Inggeris. Tetapi saya akan, untuk tujuan pengkuliahan, saya guna bahasa Melayu sepenuhnya untuk bab ini. Untuk bab ini saya guna bahasa Melayu sepenuhnya, dan kalau ada term-term saya guna sikit bahasa Inggeris. Alright. Sebab dalam soalan peperiksaan nanti ada boleh diterima dalam bahasa Melayu. Sebab ada soalan bahasa Melayu, bahasa Inggeris untuk bab ni. Tapi untuk bab yang lain, saya lebih suka awak gunakan bahasa Inggeris lah. Contohnya kalau macam debtors awak dah biasa debtors sekarang dengan creditors kan. Betul tak? Cuba saya nak test awak. Apa yang awak faham tentang debtors? Banyak saya beri maksud yang awak faham lah, yang agak daripada perkataan saya pun boleh. Apa yang awak tahu sikit tentang debtors? Tu kat ruangan chat awak ataupun guna suara. Nak test sekejap. Debtors apa debtors? Debtors tu siapa? Sepatutnya awak dah hafal yang ataupun debtors adalah pelanggan ke pembekal. Sila buat dalam chat. Debtors tu pelanggan ke pembekal? Hello, dengar tak suara saya? Hello? Soalan saya, debtors mana pelanggan Okey, good. Saya boleh teruskan. Itu syarat saya. Okey. Sekejap saya buka slide sekejap Okey, skrin piawaian perakaunan ataupun accounting standard. Okey. Yang ni saya terpaksa laju. Konsep dan prinsip perakaunan, iaitu yang ni tak payahlah. Tujuan tak ini untuk ni lah. Meningkatkan mutu pelaporan keuangan di Malaysia dan mewujudkan perkembangan pelaporan keuangan di peringkat antarabangsa. Proses di pengembalan piawaian oleh MASB, Malaysian Accounting Standard Board, untuk menerima pakai piawaian perkawanan yang masih ada dan juga bagi membangunkan piawaian MASB.
So saya tekan sekali lagi, saya akan satu lagi ini pada akhir kelas, pada akhir semester nanti, sebab yang ini ya teori. So awak kena faham dulu sajalah. So nyatakan tujuan piawaian perkawanan ialah memberi panduan kepada pengamal profesion. Dia lebih kepada memberi panduan, memberi panduan ataupun guideline dalam menyediakan dan mempersembahkan penyata keuangan. Menyeragamkan amalan perkawanan agar dapat meningkatkan kebolehbandingan penyata keuangan. So maksudnya nanti setiap company akan menggunakan konsep yang sama lah. Sebab dia standard lah. Ya. Jadi yang ini saya abaikan ni teori saja. Dasar perkawanan ialah prinsip yang nama-nama lain ialah kita ada prinsip, nama lain lah prinsip, asas, convention, peraturan ya. Nama lain bagi piawai yang ataupun definisi dia. Okey. Yang ini pun tak ada dalam final. Yang ini latihan, ini semua saya beri. Saya akan inilah. Dia dah mula masuk ini dasar-dasar perkawanan. Okey. Ini agak mencabar setiap-tiap semester. Seorang pun tak ada makan penuh soalan-soalan yang berkaitan dengan ni. Nanti saya akan beri juga soalan-soalannya. So awak ingatkan saya boleh untuk kita latih dulu. Saya akan crop soalan-soalan ni. Bagus juga. Crop dulu. Bagus juga lah soalan-soalan ni. Jadi tapi jangan kata tak faham macam tu, tak faham. Sebenarnya senang je, direct je. So usaha berterusan going concern dalam bahasa Inggeris dia apa? Going concern. Ialah pihak pengurusan harus menilai sesebuah perusahaan untuk terus beroperasi sebagai apa? Usaha berterusan. Okey. Maksudnya awak menganggap bahawa company awak ni akan terus berniaga walaupun keadaan pun. Jangan awak tutup terus. Macam contohnya pandemik. Asia masih ada lagi. Walaupun dia rugi orang kata rugi bilion. Tetapi dia masih lagi berniaga sebab orang menggunakan perkhidmatan tu. Tapi banyak company yang dah tutup pun kalau dah pandemik dia lah. Bayar ni tak mampu lah bayar sewa ni. Jadi benarnya benda tu awak boleh bincang dengan pemilik, supplier dan sebagainya. Untuk awak bayar 1% je. Macam Asia bayar 1% je. Dia bincang. Kalau tak, cara lain tak bayar kata. Tapi dia masih lagi Asia tu. Sebab itu awak kena anggap bahawa perniagaan awak kena terus beroperasi sebagai usaha berterusan. Okey. Seterusnya ialah dasar akruan dalam bahasa Inggerisnya ialah accrual. Yang ini awak akan faham nanti bila mana account adjustment nanti. Urus niaga dan peristiwa diiktiraf sebagai ia berlaku. Bukan apabila tunai diterima dan direkodkan dan dilaporkan dalam rekod perkawanan tempoh ia berlaku. Belanja mestilah dipadankan dengan pendapatan. Okey, yang ini ialah hasil. Okey. Dengan belanja. Lagi satu ialah kita ada ni satu. Yang kedua ialah yang ni lah. Contohnya kita buat jualan kredit. Jualan kredit ini, jualan hutang, kita jual secara hutang. Contohnya awak jual kepada kawan awak. Aiman menjual barang kepada Nurul Farisha contohnya. Aiman menjual barang pada Nurul Farisha secara hutang. Sejumlah RM1,000.
So awak kena rekod lah. Aiman kena rekod lah sebagai jualan hutang. Walaupun dia belum bayar lagi. Tetapi ada setengah syarikat orang, bila dia bayar je baru dia rekod lah. Dia tak nak rekod sebagai jualan lah, sebab dia belum bayar. Tetapi yang betulnya awak kena rekod bila jualan telah dibuat dan Amirah dah dapat barang tu, tapi dia belum bayar, awak kena rekod. Itu yang dianggap sebagai apa? Accrual. Belum terima, belum dapat duit, ataupun belum bayar. Belum, semuanya belum, tunai belum lagi. Tetapi dia punya hasil jualan telah berlaku. Itu yang dianggapkan sebagai akruan. Okey? Dan seterusnya kalau macam satu lagi, kalau macam awak jual lembu jual lembu pada tahun ini hanya 4 ekor, tapi awak ada 100 ekor lembu. Awak ada 100 ekor lembu. Tetapi yang awak jual ialah apa? Yang awak jual ialah hanya untuk tahun ni hanya 3 ekor lembu, sebab tak ada apa, tak ada orang nak belilah. Mungkin dulu tu boleh korban banyak, sekarang korban kurang. So 3 ekor lembu je orang beli. Okey. So awak punya perbelanjaan berdasarkan 3 ekor lembu lah. Hasil dengan belanja berdasarkan 3 ekor lembu. Bukannya bukannya 100 ekor untuk tahun tu lah. Kan. Kalau 100 ekor kan besar belanja kan. Tapi awak hanya jual 3 ekor. Jadi belanjanya ialah pada 3 ekor. Nanti ada dia punya belajar dia. Okey. So yang lain tu dianggap sebagai apa tu, stok. Belanja belum bayar, belum belanja terima nanti. So yang ni konsep akruan. Okey, nanti saya akan banyak contoh dan ada banyak soalan. Nanti ingatkan saya akan beri nota ni lah. Dan seterusnya lah dasar perkawanan ketekalan dalam persembahan. Yang ini ialah apa? Konsistensi. Konsistensi maksudnya kita kena stick, tetap dalam awak punya persembahan ataupun presentation ataupun awak punya prinsip. Contohnya kita menggunakan kaedah dalam penilaian inventory nanti. Kita ada 3 kaedah ya. Dua yang utama. Satu ialah FIFO, first in first out. Satu ialah purata. Ya. Jadi kalau kita gunakan kaedah FIFO, kita akan kekal tiap-tiap tahun menggunakan FIFO. Itu maksudnya konsistensi. Okey. Dan seterusnya ialah kematanan ataupun apa? Materiality. Yang ni agak susah sikit. Materiality ni, kalau belanja expenses, contohnya expenses ialah pen. Pen boleh kita anggap sebagai alat tulis. Alat tulis. Satu lagi, pen boleh kita anggap sebagai, yang ini expenses Yang ini dianggap sebagai harta ataupun aset. Contohnya pen dia harga pen emas. Emas awak nak guna, bukan dia jual pen emas sebagai harta, awak simpan sebagai harta. Ini contohnya 50,000 nilai dia. Ini material maksudnya. Yang inilah kalau dia tidak material dianggap sebagai apa? Belanja. Okey. Item yang material perlu dipersembahkan secara berasingan. Kalau contohnya material nilai 50,000, awak kena tunjukkan dia sebagai aset, bukan dia sebagai belanja yang lain-lain. Kadang-kadang dalam akaun dia hanya tulis alat tulis saja, tak tunjukkan pen pun. Alat tulis, contohnya awak ada pen ni, pen awak nilai dia adalah RM10 contohnya. RM10. Adakah ia material ke tidak untuk awak rekodkan sebagai aset? Untuk awak sebagai tunjukkan aset RM10. Jadi dia membazir saja. Awak kena, kalau aset ni kena rekod namanya lah, bila beli,
Bila kena jual kena ni. Kalau kita agak sebagai belanja, dia hangus. Sebab itu kita tentukan sama ada ia material ataupun tidak. Kalau dia material, kita boleh anggap dia sebagai apa? Kalau dia material, kita boleh anggap dia sebagai harta yang kita kena tunjukkan. Tetapi kalau agak, alamak, benda ni tak banyak ni, RM100, RM200, so kita anggap dia sebagai belanja. Jadi kita akan kumpulkan macam pen, pemadam, lagi apa? Apa jenis-jenis alat tulis lagi? Gunakan ruangan chat sekejap. Saya memang kena selalu ingat yang awak kena jual ruangan chat. Apa contoh alat tulis? Yang harganya murah lah. Alat tulis. Tulis kat kedai buku tu, yang awak beli tu. Apa contohnya? Awak tulis dalam ruangan chat. Alat tulis. Stationery. Buat tulis dalam ruangan chat awak. Saya tulis lah dulu. Saya tulis lah apa? Marker pen. Yang lain cuma tulis. Awak malah macam ni pula tulis dalam chat awak. Pensil lah. Okey, bagus. Macam anak saya kat umrah masa tu. Ya Allah. Sebab alih-alih dia gunting rambut dulu botak. Dia menangis. Kenapa botak? So ayah pun botak. Saya pun kena botak juga. Saya ni kena buat juga, bawa buat. Cepat. Apa jenis alat tulis? Tulis lah kalau tak tahu. Marker pen, pensel. Lagi siapa? Cepat. Mechanical pencil, highlighter. Okey. Bagus. Tulis je. Maksudnya itu dianggap sebagai alat tulis. Bukannya sebagai aset. Sebab dia tidak material. Awak gabungkan semua itu dalam jangka lukis. Semua itu jangka lukis ke pemaris, highlighter. Semua itu sebagai alat tulis. Bukannya sebagai awak punya harta. Ya? Pen warna-warni. Ada saya pen warna-warni. Ni pen warna-warni saya ni. Ada hijau, ada hitam. Siapa ada? Bagus juga pen warna. Saya beli sampai 4. Geram lah saya tengok. Sebab kalau satu kali bila awal guna pen lain. Kadang-kadang kita nak sebagai pesyarah ni, untuk penanda kedua pakai apa? Jadi Fitri. Kalau penanda kedua kau pakai pen hijau lah, mencari pen hijau. Ada ni pen hijau. So semua ada tak? Tu masa raya awak beli pen warna-warni ni. Itu bukan pen warna-warni, itu lampu warna-warni kan. Okey, seterusnya rumusan. Yang ni lah. Kejap dah habis. Ada lagi tak? Asas keluar tekanan kematanan. Kematanan ialah apa? Materiality. Materiality. Okey. Keluar accrual. Ini usaha berterusan ialah apa? Usaha berterusan going concern. Ketekalan ialah apa? Ketekalan ialah konsistensi. Awak tulis yang 4 ni. Nanti saya akan beri nota 4 ni awak tulis dalam buku awak. Kita ada lagi. Saya akan sambung lagi sekejap lagi. Usaha berterusan, asas akruan, ketekalan dalam persembahan dan kematanan. Okey, sebab nanti saya akan beri kuis. Kita banyak kuis tau. Dan saya akan pilih yang, contoh ada 4 kuis, saya pilih 2 terbaik. Contohnya kuis 1 awak tak dapat penuh, kuis 2 dapat penuh, saya akan pilih lah. Dia 2 kuis saja kan. Jadi saya akan pilih nanti 2 terbaik lah. Okey, daripada banyak-banyak tu. Tapi saya harap awak lulus lah dalam kuis tu. Dan so mungkin ada 5 kuis. Kuis pertama 10, kuis 2 10, kuis 3 pun awak buat juga 10 je. Tak apalah, awak dapat 10 semua kan. Jangan tak buat pula. Tapi yang kurang markah, kuis pertama dapat 3, kuis kedua dapat 4,
Kuis ketiga 10. Kuis 4 10. Jadi awak dapat 10 jugalah. Walaupun tu. Okey. Mungkin saya cuba buat banyak kuis objektif supaya awak dapat markah yang lebih. Ada awak salin dulu. Boleh? Okey, sementara tu kita awak salin dulu. Kita untuk recording ni saya untuk recording setakat ni saja untuk piawan part pertama. Kita ada part kedua, okey.